Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sehari dua ni, debate yang hangat sedang diadakan tentang isu FDI, pelabur asing dan nilaian ringgit, the value of the ringgit. Mereka yang menyokong kerajaan dan mereka yang membangkang kerajaan berbelah bagi tentang isu ini. Ramai telah komen termasuk Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan beberapa orang termasuk misalnya pakar dari Bank Dunia. Anwar Ibrahim berkata tak boleh nak banding nilaian ringgit yang jatuh pada tahun 98 banding dengan sekarang. Sebab situasi 98 lain, sekarang lain. Dan juga sekarang ni 330 bilion pelabur asing masuk ke Malaysia. Itu kenyataan tu tidak dipersetujui oleh beberapa orang dan mereka telah komen dan telah boleh dikatakan menafikan kenyataan Anwar ini sebagai tidak tepat. Kalau kita nak tengok misalnya tahun 98 dulu, masa Tun Dr. Mahathir Mohamad Perdana Menteri dan Anwar Menteri Kewangan, Asia ataupun ASEAN menghadapi Asian Financial Crisis. Asian Financial Crisis tu banyak negara terjejas. Bukan saja Malaysia, termasuk Jepun, Korea juga dan beberapa negara macam Indonesia, Filipina, Thailand semua terjejas. So Malaysia hanya satu dari banyak negara yang boleh dikatakan dilanda tsunami Asian Financial Crisis. Dan memang ringgit semasa tu turun, tapi ringgit turun pun katalah banding dengan US dollar, tapi semua currency turun, termasuk Singapura, termasuk Thailand, termasuk dan beberapa negara di Asia ni. So the problem is kita compare ringgit dengan US dollar, tapi ringgit dengan currency lain semua turun because semua negara menghadapi atau negara ASEAN menghadapi Asian Financial Crisis. So it was a collective thing. All the ASEAN countries were in trouble. So bila Anwar kata tak boleh banding, in a way lah, that's true. Tapi sebaliknya sekarang, ringgit turun bukan saja terhadap US dollar, tapi kalau kita banding dengan banyak currency lain juga. So Anwar punya statement tu, he has to be very careful. Kita tak boleh banding ringgit dengan US only, macam tahun 98 dulu yang Anwar duk kata. Kita kena also banding dengan our neighbours. Dan kita turun against others, including Sing dollars dan sebagainya. So that is one issue. So ada yang mempertikaikan lah. Dan tentang statement 330 bilion pelabur asing masuk, itu pun telah dipetikai oleh menteri dari PKR sendiri. PKR's minister. Boleh dikatakan petikai itu sebab itu 330 bilion hanya yang dilulus. Bukan duit masuk. There's a difference. Approved investments and FDI, actual investment. Masa Rafidah Aziz dulu, Menteri Perdagangan, Trade and Industry Minister, dia dah sebut benda ni banyak tahun dululah. Kita tak boleh ambil misalan MOU, Memorandum of Understanding sebagai ukuran because dari MOU yang ditandatangani, yang biasa dibuat apabila menteri ke, Perdana Menteri ke pergi luar negeri, pergi ke negara lain, mereka sign MOU. Actual MOU yang akan jadi investment tak sampai 10%, Rafidah kata. So kita tak boleh nak maknanya ambil MOU sebagai ukuran. We sign MOU, letter of intent saja. Itu bukan perjanjian, non-binding lah. So akhirnya yang dari MOU kita sign tu, kadang-kadang 10% je yang actually becomes actual investment. So the MOU ni is misleading lah. Kita sign 1 bilion, 2 bilion, 100 bilion. Tapi duit yang actually masuk kemudian tak sampai 10%. Ini Rafidah sendiri telah bagi tahulah. MOU is only for
ceremonial sajalah. Bila Perdana Menteri atau Menteri pergi luar negara, pergi ke negara lain, they sign MOU just to have some ceremony. Tapi that MOU doesn't mean anything, kata Rafidah lah. And dari kita katalah kita tengok 330 juta approved investments. Actual investments kemudian mungkin dalam 30 juta. Yang lagi 300 juta tu tak jadi. Ini pun Rafidah telah explain. Dan ini pun ahli parlimen PKR hari ini pun telah jelaskan 330 is what we approve. Akhirnya, what actually turns into an investment could be only 30 billion, not 330. Ini PKR sendiri cakap lah. Dan Rafidah pun cakap yang sama masa dia menteri. And the other thing is, 330 billion yang kita sign kata dalam 12 bulan ni. Ya? Tidak semesti dia akan masuk sekarang. Kadang-kadang 2 tahun, 3 tahun akan datang baru duit tu masuk. Dan duit yang masuk sekarang, misalnya, katalah investments masuk 10 billion sekarang. Those could have been approved 2 years ago, 3 years ago. So mungkin yang tu lulus 2-3 tahun dulu. Baru hari ni lah duit tu masuk. So the actual money masuk ke negara dan jumlah yang kita lulus berbeza. What we see now, duit masuk sekarang dilulus 2-3 tahun dulu ke mungkin lebih dari 2-3 tahun dulu. Apa yang kita lulus sekarang mungkin masuk tahun akan datang, 2-3 tahun, 4 tahun akan datang. Not now. And kalau kita tengok, okay, the latest, tahun lepas kita ambil sebagai itu. Sebab ada full year, tahun 2023. Yang masuk ke dalam Malaysia ni baru dalam 6 bilion. And Malaysia ni nombor 5. Nombor 5 yang tu. So, kita ada Thailand, Indonesia, Filipina dan sebagainya. Investment masuk negara mereka lagi tinggi. So, kalau kita ambil misalnya 300 bilion, akhirnya akan jadi hanya 30 bilion. Tapi, yang masuk negara lain lebih banyak. Singapore number 1. Dan Singapore jumlah masuk 10 kali ganda. So, kalau misalnya Malaysia 6 bilion masuk, Singapore 60 bilion. 60 billion goes to Singapore, 6 billion comes to Malaysia. Itu pun nombor 5. 7 billion, 8 billion, 9 billion, 10 billion masuk ke negara lain macam Thailand, Filipina, Indonesia dan sebagainya. So, our share is actually small. So, kalau kita kira 330 billion tadi, kita kena banding dengan negara lain. Yang kita ni jatuh nombor 5, nombor 6. Dan, negara macam Laos, Cambodia dan Vietnam is catching up. Dulu mereka jauh di bawah. Sekarang Laos, Cambodia, Vietnam, Myanmar, they are catching up. And kalau benda macam ni goes on, 5 tahun lagi atau tak sampai 10 tahun lagi, Malaysia boleh jatuh nombor 8, nombor 9. Because they will overtake us. Ini yang tu. So the World Bank hari ni, World Bank telah beritahu ringgit ni jatuh kerana beberapa sebab. Satu sebab ialah kerana bila berlaku Asian Financial Crisis tahun 97 dulu dan apabila tahun 98 ringgit jatuh banding dengan US dollars, negara lain, Jepun, Korea, Thailand, Indonesia, Filipina, semua negara ni melaksanakan reformasi. All these countries implemented reforms. Japan juga, Korea juga, Taiwan. And of course termasuk our immediate neighbors, Thailand, Filipina, Indonesia, all these countries, they implemented reforms. Malaysia tak. This is the problem. 28 tahun, Malaysia tidak ada reformasi. Sistem kita tidak ada. Satu reformasi is tentang Bumi Putra Policy. Ambil satu contoh. The Bumi Putra Policy semenjak tahun 97-98 dulu, tak tukar. Same. Dan ini yang World Bank nak suruh buat. Bukan saja World Bank, IMF also. IMF in fact desak Malaysia dan juga World Bank desak Malaysia
Bank Dunia suruh adakan reformasi. Malaysia tak laksanakan reformasi. All the other countries, including Japan, Korea, Taiwan, Philippines, Indonesia, Singapore, semua laksanakan reformasi. Malaysia did not do anything. We still maintain the same system, the same policy. Kita tak laksanakan, tak introduce policy baru. Kita tak laksanakan sistem baru. Dasar-dasar the old policy. Pelaksanaan sama macam dulu. Tak ada perubahan. So ini satu daripada sebab Malaysia ni, ringgit ni sudah susut nilai. The ringgit has depreciated banding dengan banyak currency lain. 98 banding dengan US sekarang ni. Bukan saja US. Sing dollars dan sebagainya. So we are being hit against all currencies. Bukannya macam 98 dulu, our problem was only US dollar. So this is one problem. World Bank hari ni lah, Bank Dunia hari ni beritahu, dan IMF pun sudah banyak kali beritahu, sudah bertahun-tahun, Malaysia needs reforms. Tak ada reform. Bila tak ada reform, dasar kita, cara pelaksanaan kita. One important is rasuah. Rasuah tinggi. So, bila tak ada reform, tak ada reformasi, tak ada dasar yang baru atau dasar yang lebih baik, dan we continue business as usual, tidak ada perubahan, maka selepas 28 tahun, akhirnya ringgit susut nilai. Ringgit ni jatuh. That's one. The other one is 1 MDB. Itu satu lagi sebab lah yang dikesan oleh Bank Dunia. So not only because of 28 years no change, 28 tahun tidak ada perubahan, same old thing, no reforms, no change, pelaksanaan tak berubah, dasar tak berubah, and then 1 MDB. So ini menyebabkan ringgit jatuh. So sebahagian dari boleh dikatakan sebab ialah kerana UMNO Barisan Nasional, ataupun to be more accurately Najib Tun Razak, Perdana Menteri semasa itu, yang disokong oleh UMNO. So sampai hari ni UMNO ni duk kempen nak suruh Najib dibebaskan. Najib dibebaskan melalui pengampunan penuh dari Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Ini perjuangan UMNO. UMNO kata ini menjadi keutamaan perjuangan UMNO untuk membebaskan Najib dari penjara melalui pengampunan penuh dari Agong. Tapi World Bank, Bank Dunia kata satu sebab ekonomi Malaysia ni terjejas, satu sebab nilaian ringgit ni teruk ialah kerana 1 MDB. So secara tak langsung, masalah yang dihadapi oleh Malaysia ialah kerana Najib. Itu yang World Bank cakap lah, Bank Dunia, unless you nak petikai lah dia orang punya pendapat. So kalau berdasar kepada Bank Dunia punya pendapat, Najib is the problem. Ringgit jatuh is because Najib. So bila kita hentam Anwar, Perdana Menteri, dan World Bank kata actually the problem is not Anwar. Ini World Bank cakap, bukan saya cakap. IMF pun cakap sama. Anwar bukan punca. Punca dia 28 tahun. Kerajaan 28 tahun tidak laksanakan reformasi. No change for 28 years. Walaupun World Bank dan IMF tekan reformasi, Malaysia tidak laksanakan reformasi. 28 tahun. That's what they said today. And satu lagi sebab ialah kerana 1 MDB. So bermaknanya siapa yang memerintah 28 tahun? At least kalau tak all 28 tahun pun boleh dikatakan lebih dari 20 tahun. Dari 28 tahun is UMNO. UMNO was in power for more than 20 years. Who was the Prime Minister? Najib. So sekiranya masalah Malaysia, masalah ekonomi Malaysia, masalah nilai ringgit, sekiranya kita salahkan kerajaan dan kita salahkan 1 MDB, bermaknanya masalah Malaysia hari ini ialah kerana UMNO. UMNO is the problem. It's because of UMNO, today, Malaysia is in trouble. Today, rakyat Malaysia menderita kerana UMNO dan Perdana Menteri dari UMNO.
Itu yang dia orang dedah hari ni. World Bank baik. And then kalau IMF pun dah lama dah. IMF duk cakap benda yang sama. It's because no reform. It's because government policy. It's because of corruption. It's because of mismanagement of the country's financial resources. Lim Kit Siang duduk ulang benda ni banyak kali. Lim Kit Siang kutuk Perdana Menteri, kutuk UMNO dan kata kerana UMNO atau kerajaan UMNO, Perdana Menteri UMNO, Malaysia is going to become a failed state. Malaysia is going to become a failed state because of UMNO, because of Perdana Menteri UMNO. Itu Lim Kit Siang cakap. Hari ni Lim Kit Siang is partner dengan UMNO lah. Tapi banyak tahun Lim Kit Siang duduk kata Malaysia is heading for a failed state because of UMNO, because of the government, because of the Prime Minister. So kita kena lihat benda ni bukan dalam 14 bulan Anwar jadi Perdana Menteri tahu. To be fair, Anwar has been Prime Minister for just over a year. Setahun lebih baru Anwar Perdana Menteri. Walaupun dalam setahun lebih ni banyak kita boleh kritik Anwar. Saya tidak kata Anwar ni is the best Prime Minister or the best Finance Minister. Banyak kita boleh kritik. Tetapi pakar-pakar, the expert dari World Bank ataupun dari IMF ataupun dari mana-mana lah, pakar berkata, our problem is 28-year-old problem. Our problem bukan setahun punya problem tau. Kita tak boleh kata oleh kerana setahun atau setahun lebih Anwar jadi Perdana Menteri. No. Problem kita 28 tahun. Dan satu dari sebabnya ialah satu MDB. So benda ni nothing to do with Anwar. Anwar baru jadi Perdana Menteri setahun lebih. We are talking 28 tahun. So to be fair, tapi Anwar cannot escape lah. Anwar is now Prime Minister. So dalam setahun lebih atau dalam katalah 3 tahun atau 3 tahun setengah akan datang, sehingga PRU 16 nanti, Anwar kena buat banyak kerja. There's a lot of work Anwar has to do. So Anwar cannot just say, oh ini masalah sebelum saya. Oh ini kerajaan dulu. No, kerajaan dulu. Itu kita sudah tahu. World Bank pun sudah kata, ini kerajaan dulu punya sebab. Tapi what is kerajaan sekarang akan buat. So Anwar has to be careful. Sebab some of the announcement he make, 330 bilion. Pelaburan yang dilulus. Yang dilulus is not important. You lulus 1 trilion pun. So what? How much money actually come in? And some of that money yang masuk ni, bukan dilulus oleh Anwar. Dilulus 2 tahun, 30 tahun dulu. Maknanya masa Muhyiddin Yassin Perdana Menteri. Masa Ismail Sabri Yaakob Perdana Menteri. Dilulus masa tu. So, kredit kena bagi ke Muhyiddin ataupun Ismail Sabri sebab dilulus masa diorang. Cuma duit tu baru masuk sekarang. Tapi bukan dilulus oleh Anwar. So these are the issues yang diorang duk debate sekarang. Ada orang of course lah. Mocking Anwar, menghina Anwar, ejek Anwar dan sebagainya. But I think tak payahlah kita ejek-ejek macam budak sekolah. What's important is we have to do a professional analysis. Satu analisa yang matang dan yang boleh betul-betul mengesan masalah. Why are we in trouble? What do we need to do to solve the problem? That's more important. Ini Allah dulu awak Perdana Menteri, ini awak lah. No, all this finger pointing and blaming and all that, itu tidak akan selesaikan masalah. Kita nak tahu what do we need to do to change the situation? Apa yang perlu kita buat untuk memperbaiki keadaan. That is more important. Rather than kata, oh saya lah terror kerana saya, dia lah yang, no, ni I'm fantastic, the other guy is haprak, is not the way we want to solve our problem. And sekira kita asyik nak duk main this game, pointing fingers, blaming this person, blaming that person, sampai bila-bila masalah tak selesai. Dan rakyat Malaysia sementara ni, rakyat Malaysia menderita. Assalamualaikum. Salam sejahtera.